sembahyang subuh 2 rakaat, pasal amrun ta'abbudi, kita matuhi perintah Allah. Pasal apa tawaf 7 pusingan? Amrun ta'abbudi, pasal perintah Allah 7 pusingan. Jadi itu kita kena fahamnya tu. Baik, yang ketiga, penerangan dia lagi, memandikan mayat itu tidaklah bermakna mengangkat hadas mayat itu. Ini mazhab Hambali ni, kena ingat, mazhab Hambali. Ustaz ulang-ulang takut kita celaru. Keliru. Kerana mayat tadi tidak berhadas, masalah ini serupalah berwuduk bagi orang yang masih ada wuduk untuk tajdidul wuduk, memperbaharui wuduknya dan mandi-mandi sunat. Macam kita ada wuduk dah, mana ada hadas kita nak angkat. Kita yakin memang kita tak batal pun. Tak berlaku pun perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Tak keluar sesuatu daripada 2 jalan, kubul, dubur. Tak sentuh pun kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Tak hilang akal pun. Tak sentuh pun perkara kemaluan tu. Tapi tak lagi kita nak ambil wuduk pula. Nama dia tajdid. Kita memperbaharui wuduk. Sunat. Jadi sunat lah. Kalau batal wuduk, wajib lah nak sembahyang. Kena pergi ambil wuduk. Untuk sah sembahyang kita. Kerana berwuduk itu adalah satu daripada syarat sah solat. Tapi kita dah ada dah wuduk. Cuma kita nak renew. Nak memperbarui sunat. Hukumnya jadi sunat. Elok kita pergi renew balik. Memperbaharui wuduk. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di antara kelebihan Sayyidina Bilal bin Rabah, amalan ini, amalan berwuduk. Nabi kata masa Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. Maksudnya confirm syurga. Lepas itu sahabat-sahabat lain tanya, apa keistimewaan, apa amalan kamu yang kamu buat sampai kamu dapat begitu sekali. Dia kata, aku sentiasa suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Kalau dia batal, dia pergi ambil balik wuduk dan dia akan solat sunat wuduk 2 rakaat. Mungkin kita tak pernah buat solat sunat wuduk, buatlah. Puan-puannya ada juga seumur hidup kita buat solat sunat wuduk. Bukan payah usalli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila boleh kita buat? Lepas kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, buat solat sunat wuduk. Batal pula. Pergi ambil wuduk, boleh pula buat solat sunat wuduk. Macam tahiyatul masjid lah. Kita keluar daripada masjid, masuk, boleh pula solat sunat tahiyatul masjid. Allah, lupa barang dalam kereta. Pergi keluar pula. Masuk balik, boleh sunat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Tu di antaranya. Baik. Memperbaharui wuduk dan mandi sunat itu tidaklah bermakna seseorang tadi mengangkat hadas. Pasal apa? Pasal tak ada hadas. Hadas tak ada lah. Dah terangkat dah. Cuma nak memperbaharui sahaja. Tetapi adalah mengangkat barang yang pada makna hadas, kerana orang yang telah berwuduk di kali pertama dan wuduknya belum batal, masih ada lagi dan ia tidak berjanabah, tidak dalam junub, mereka itu adalah orang yang suci dan tidak wajib ke atasnya mengangkat hadas. Tak wajib mengangkat hadas. Jadi hukum dia jadi sunat. Digalakkan untuk memperbaharui balik wuduk kita. Baik, bila kita sentiasa berwuduk, maka berguguranlah dosa-dosa daripada
daripada anggota wuduk tadi. Macam kita Imam Syafi'i rukun tempat nak niat tu. Tempat niat tu masa ayak kena di muka. Ayak kena saja di sebahagian muka ni, lintas di hati kita. Hak di mulut tu sunatnya. Nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Nawaitul raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Yang di mulut kita tu sunat. Yang menjadi rukun hati tu. Lintasan hati kita tu. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Lintasan hati kita terus kita buat. Nak berwuduk, kita pergi ambil wuduk. Dan lafaz-lafaz di mulut kita tu sebagai membantu hati kita. Nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Masa kena ayat di bahagian ni, terus kita niat. Lintasan hati kita nak mengangkat hadas kecil. Imam mazhab Syafi'i meletakkan tempat niat tu ketika ayak kena sebahagian muka. Pasal apa? Di kawasan muka ni lah banyak anggota-anggota yang boleh mendedahkan kita kepada maksiat. Laku salah. Ada mata, banyak kesalahan mata. Ada hidung, banyak kesalahan hidung. Ada telinga, banyak kesalahan telinga kita disebabkan telinga. Ada mulut, banyak sebab kesalahan kita daripada mulut. Tu ada hujah-hujah dia. Ada nas-nas dia. Adapun imam mazhab lain ada yang mengatakan niat masa qomok. Masa qomok nak niat macam mana pula Ustaz? Masa qomok. Dah ayam masuk mulut. Nawaitu payah. Tu yang kata niat tu lintasan hati. Bukan hak dibaca tu. Hak baca tu sunat. Masa qomok tu. Masa tu lintasan hati. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Masa tu. Bukan hak baca nawaitu wuduk tu jenuh bersemak keluar. Itu nak menunjukkan kerja niat ni kerja hati. Bukan kerja lidah. Lidah ni, lisan ni jenis bacaan. Rukun-rukun bacaan. Tapi niat ni dengan hati. Pasal apa? Ada hujah dia. Banyak punca dosa ni daripada lidah. Daripada mulut kita. Banyaklah dosa-dosa ni daripada mulut-mulut manusia itu. Dengan mengumpatnya, dengan memfitnahnya, dan macam-macam lah daripada mulut ni. Baik, kita tengok lagi. Yang ketiga, menghilangkan najis. Ni pendapat Al-Hanabilah berkenaan dengan taharah ni. Bersuci ni. Menghilangkan najis sama ada hilangnya dengan perbuatan. Seperti dibasuh sesuatu benda yang terkena najis. Kasut kita kena najis. Basuhlah. Kena tahi anjing. Kali dengan ayak tanah, 6 kali ayak mutlak. Bersih lah. Ini dia jadi wah-wah. Kena tahi anjing, tauk terus. Tak pakai dah. Ada, boleh. Jangan tauk. Boleh pakai. Kita suci ikut cara yang dijelaskan mengikut syarak. Menghilangkan najis sama ada hilangnya dengan perbuatan. Seperti dibasuh sesuatu benda yang terkena najis. Atau hilang najis itu dengan sendirinya. Seperti bertukar arak menjadi cuka. Arak tu mula-mula halal. Arak mula-mula halal. Arak bukan tak jadi arak lagi. Baik, ulang balik, pembetulan balik. Tak jadi arak lagi, nira tu halal. Nira tu halal. Bila nira ni, dia melalui proses pemeraman. Diperam. Dalam masa yang lama, masa tu dia berbuih. Masa tu jadi arak. Haram. Nak bagi penin, try. Nak bagi jadi musin, try. Masa tu tak boleh, hukum dia haram.
Lama kelamaan dia akan bertukar menjadi cuka. Bila jadi cuka, boleh makan balik. Buat masak asam, buat masak apa. Tak ada, cuka tak jadi, tak sedap. Tak ada cuka, jam, tak sedap. Kena ada cuka. Tapi cuka tu daripada proses daripada arak, daripada memabukkan, dia tukar jadi neutral balik. Boleh kita guna, boleh kita makan balik. Macam menyamak tu pun, kita istilah nyamuk, menyamak, ada kata sertu. Dalam buku-buku sekolah dia tulis sertu. Kita ni hak samak tu kulit. Hak selalunya lah pada dulu-dulu ni. Tapi dalam buku teks sekolah tu dia kata sertu. Dari segi nak cuci tayar motor kita, contohnya kena tai anjing. Kena tai anjing. Kita naik masuk dalam air selut tanah dah. Sekejap kena air hujan bersih pula. Okey bersih lah. Hak tu yang dia kata tu sama ada dengan hilang najis itu dengan sendirinya. Taklah perlu kita nak kena ikut. Maknanya bila dia kena sekali air tanah, 6 kali air mutlak ataupun berkali-kali duk kena air hujan, hilanglah, terangkatlah najis berat tadi. Tu kita kena ingat. Baik. Yang keempat, mengangkat hukum adalah bermakna mengangkatkan hukum hadas dan barang yang pada makna hadas, atau mengangkat hukum najis. Mengangkatkan hukum-hukum tersebut adalah dengan tanah seperti tayamum dari hadas ataupun dari segi khubus, perkotoran. Tu kita guna sebagai ganti kalau tak ada ayat ataupun ada ayat tak boleh kena, ataupun tak ada ayat kita guna debu tanah untuk bertayamum. Kita masa Covid dulu pasal mudarat, takut jangkitan. Sebab tu ahli majlis fatwa kebangsaan kita, mayat-mayat orang yang mati Covid ni ditayamum. Tapi ada negara yang mandi macam biasa juga. Masing-masing pendapat daripada alim ulama, majlis fatwa. Macam di Thailand, kalau tak silap Ustaz, mereka mandi juga macam biasa. Tapi ada SOP yang tertentu lah. Macam kita ni, Allah, tayamum tu pula di atas beg plastik tu je. Beg plastik tu sebagai syarat. Sebab tu kita berasa sedih lah juga kan. Ada adik-beradik yang meninggal Covid ni, berasa sedih. Ada adik-beradik kita, abang ipar Ustaz Neri, anak menakan pupu, dia peguam syar'i lagi, umur 37 tahun. Buasan 37 tahun, 38 lebih kurang macam tu lah. Anak baru 3 orang, tak silap. Kena Covid, meninggal pergi. Masa abang dia kena, dia duk jadi khalifah baca Yasin. Masa abang dia pun kena, dia pun 3 beradik ya. Abang dia kena, dia duk jadi khalifah baca Yasin, buat Google Meet apa semua, kawan-kawan mengaji semua. Dia kena, abang dia pula baca Yasin. Ustaz pun duk join lah juga. Lepas tu tak lama mana, oksigen pun down. Habis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baik. Yang keempat, mengangkatkan hukum adalah bermakna mengangkatkan hukum hadas dan barang yang pada makna hadas, atau mengangkatkan hukum najis. Mengangkatkan hukum-hukum tersebut adalah dengan tanah, seperti tayamum dari hadas dan hubus di segi kekotoran. Maka dengan sebab tayamum itu terangkatlah hukum hadas dan hukum hubus, kekotoran tadi, iaitu perkara-perkara yang menegahkan seseorang mengerjakan sembahyang. Kita
Nak semayang, kena angkat hadas. Nak angkat hadas, ayak pula tak ada. Jadi, boleh ganti kepada tayamum bagi mengharuskan solat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sekali tu lah. Untuk sekali solat fardu. Tak lagi, nak semayang pula, kena tayamum pula. Tapi jarang orang buat ni, no. Sedangkan apa debu-debu tanah tu ada jual, memudahkan lah. Kita nak ambil sendiri pun berlambak tanah banyak. Cuma nak proses bagi jadi debu halus, senangnya kita nak beramal. Baik, kita tengok kesimpulannya. Imam-imam mazhab yang 4, iaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah berselisih pendapat mengenai pengertian atau takrif taharah pada syarak. Tetapi sungguh pun demikian, para imam mazhab tersebut telah sepakat menyatakan, mereka bermuafakat, mereka sepakat menyatakan yang pertama, taharah adalah sifat i'tibariyah, iaitu sifat yang diambil kira, yang ditentukan oleh syarak sebagai syarat sah sembahyang. Kena bersih, kena suci. Tidak, tak sah ibadah sembahyang kita. Macam mana Rasulullah nak di Isra' Mi'raj kan, dibersihkan, disucikan, barulah dibenarkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat harus menggunakan bejana. Bejana ni bekas lah, bekas mangkuk ke, timba ke, baldi ke, dan menjadi syarat halal makan sesuatu makanan dan lain-lainnya. Kalau makanan tu tidak bernajis, tak apa. Kalau makanan tu najis, haram, tak boleh makan. Ada ustaz-ustaz cerita, ada orang sampai tak tahu nak beza dah najis, mughallazah, sampai jadi kebiasaan makan daging khinzir. Na'udzubillahi min dzalik. Ni bila tak mengaji. Bila tak mengaji, jahil, tak tahu. Lepas tu duk mengidam nak makan daging khinzir. Masya-Allah. Suami kena pergi cari tak? Tak boleh lah. Benda haram. Tu duk khetiak macam mana nak buat, tak mau bagi tukar daging tu. Bila Allah Ta'ala haramkan, adalah kesan-kesan buruk. Kita tengok kuman-kuman penyakit yang menular di dunia ni, punca ada daripada khinzir, daripada najis berat tersebut. Kita kena jaga. Baik, yang kedua, imam-imam mazhab yang 4 telah mensyaratkan sah sembahyang seseorang itu bahawa tubuh badan, tempat dan pakaian mereka itu mestilah bersih dan suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu syarat sah sembahyang kita. Ini semua 4 mazhab bermuafakat. Tak ada bercanggah. Sama, semacamnya. Kita nak sembahyang, kena pastikan tempat kita sembahyang tu bersih daripada najis. Kita nak sembahyang, kena pastikan baju, kain, kepiah kita suci daripada najis. Kita nak sembahyang, pastikan badan kita ni, kulit tubuh badan kita ni suci daripada najis. Sekiranya tak suci, maka tak sahlah ibadat solat kita. Tak sah. Kena pi bersihkan. Tapi wuduk tak batal. Tapi bersihkan najis-najis tadi, mai sembahyang balik, tak ada masalah. Baik. Dan disyaratkan halal makan sesuatu makanan
adalah juga makanan-makanan yang bersih dan suci. Demikianlah pendapat semua mazhab yang empat. Yang ketiga, imam-imam mazhab yang empat telah bersepakat menyatakan taharah syar'iyah, suci pada syarak, adalah dua macam, iaitu suci daripada hadas dan suci daripada khubus, suci daripada kekotoran. Hadas ni segi hukmi tak nampak. Tak nampak. Hadas kecil tu tak nampak. Hadas besar tak nampak. Hadas kecil ni pada anggota-anggota tertentu. Hadas besar ni seluruh tubuh badan kita. Itu tak nampak. Dan kalau daripada khubus ni, najis-najis lah. Darah, nanah, kencing. Kena bersih. Yang keempat, imam-imam mazhab yang empat telah sepakat menyatakan bahawa taharah, suci daripada hadas itu tiga perkara. Yang pertama, berwuduk. Suci daripada hadas kecil. Kena berwuduk. Kena berwuduk. Yang kedua, mandi junub. Mandi junub ni kita nak mengangkat, nak suci daripada hadas besar. Tu nak mandi wajib. Kalau tak ada ayak, macam mana? Tayamum. Tayamum seluruh badan ke? Muka dengan tangan je duk buat golek buat atas tanah pula. Ada berlaku sahabat Nabi. Ada berlaku sahabat Nabi. Dia berjunub, ayak tak ada, dia golek atas tanah. Golek. Lepas tu, mereka ada kawan dia tahu, mereka berbahas. Mari kita pergi tanya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata muka dengan tangan. Ya. Lain kali tak payah golek lah. Tak payah nak golek atas tanah, atas debu lah. Baik. Kita tengok lagi. Yang kelima, mazhab imam-imam mazhab yang empat telah sepakat juga menyatakan bahawa taharah, suci itu terbahagi kepada dua bahagian. Kita nak habis ni tajuk ni, mungkin nanti tapi fasal yang kedua, jenis-jenis taharah. Dan habis malam ni. Yang pertama, suci daripada khubus, iaitu suci daripada benda-benda kotor pada syarak, seperti tahi, air kencing, darah, muntah, nanah dan sebagainya. Ini najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Kalau anjing, khinzir dan seluruh daripada keturunan dia, najis mughallazah. Suci daripada khubus adalah tertentu pada tubuh badan, pakaian dan tempat, di mana suci daripada khubus itu terbahagi pula kepada dua bahagi. Dia bagi dua lagi lah. Baik, yang pertama, suci asliyah, iaitu sesuatu benda yang suci dengan sebab asal kejadiannya. Suci asliyah, iaitu sesuatu benda yang suci dengan sebab asal kejadiannya. Seperti ayak. Ayak ni asal dia bersih, suci. Ayak laut, ayak sungai, ayak embun, ayak salji, ayak mata ayak, ayak telaga, ayak kolam, ayak paip. Pada asalnya tu ayak mutlak. Dia suci asal dia kalau tak bercampur dengan najis. Tanah. Tanah bersih, suci. Kita ni cipta daripada tanah. Kita ni dicipta daripada tanah. Sebab itulah nak tayamum tu pastikan tanah itu juga tidak mutanajis, tidak mengandungi najis, tidak tak sah tayamum. Kena pastikan. Kalau kucing duduk kencing tu kita ambil tanah tu juga, tanah tu dah jadi mutanajis.
Tanah yang bernajis. Tak boleh lah. Kena tanah yang bersih, suci. Asalnya suci, bersih. Ni jangan pasiak lah. Ada orang salah faham. Pasiak ni batu-batu yang kecil. Bukan pasiak. Tanah. Jangan silap. Pelajar-pelajar ustaz pun ramai silap. Dia tulis pasiak. Pasiak ni tulis batu. Baik. Batu. Batu ni untuk kita taharah. Bukan nak tayamum tu. Batu ni untuk kita taharah. Kalau kita tak ada, kita pergi buang air kecil, buang air besar, kita boleh istinja. Istinja dengan menggunakan batu. Ada syarat-syarat dia. Guna batu. Syarat dia 3 ketul batu ataupun seketul batu yang mempunyai 3 permukaan. InsyaAllah. Baik, kita bagi laluan pada azan dulu. InsyaAllah kita sambung sikit ni. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya basir bima sami. La hawla wala Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sambung sikit lagi. Suci asliyah, suci yang asal, iaitu sesuatu benda yang suci dengan sebab asal kejadiannya. Di air, tanah, batu. Batu tu suci. Batu tu kita boleh guna untuk istinja. Guna untuk istinja. Syarat dia 3 ketul batu. Ataupun 1 ketul batu tapi mempunyai banyak permukaan. Jadi boleh. Tempat keluar najis tu ada lagi lah syarat-syarat yang lain, tak merebak ke tempat lain dan sebagainya. Kita guna ketul batu tu, kita kalau banyak permukaan, sekali, 2 kali, 3 kali. Minimum dia. Kalau berasa tak cuci lagi, buat sampai berapa kali pun. 5 kali, 7 kali, 9 kali. Buat sampai terasa suci. Kalau 1 permukaan saja, sekali. Tak kira ambil batu lain pula, 2 kali, 3 kali. Tu cara kita nak istinja. Dan
Lepas istinja tu afdal kita istinja pula dengan ayak. Ayak ni mula-mula dengan ketua batu ataupun benda-benda kesat, lepas tu dengan ayak. Tu. Itu afdal. Yang kita buat ni yang terus dengan ayak. Yang kedua. Yang pertama dengan benda kesat dulu. Lepas tu baru ayak. Yang kedua ayak saja. Terus ayak. Tak ada ayak jam ni dah. Tak ada ayak. Tak ada elektrik. Tak apa ni. Tak ada ayak jenuh lah. Menilau. Cari kolah sana. Cari sana sini. Istinja. Berasa tak apa nak cuci lah. Bila tak ada ayak. Pentingnya ayak kepada kita. Baik. Itu yang ketiga istinja saja dengan benda kesat. Itu yang ketiga, duk nombor 3. Itu yang kebanyakan dibuat oleh orang bukan Islam. Orang kafir. Depa pakai tisu tu pun tak apa. Tisu pun jalan dah depa. Kita elok dengan benda kesat, lepas tu dengan ayak. Tapi ada lagi pandangan ulama, kalau yang istinja dengan benda kesat tu, dia tak boleh jadi imam kepada orang yang sempurna istinja. Sebab dia boleh tanggung untuk diri dia sahaja. Itu di antaranya. Baik, tengok lagi. Besi, bersih, timah, tembaga dan lain-lain, semuanya benda-benda tersebut adalah suci pada asal kejadiannya. Suci aridah, iaitu suci pada najis yang kena pada suatu benda yang suci. Benda tu suci, bejana tu suci. Suci aridah ni ialah suci yang baru datang, yang hilang kekotorannya pada syarak disebabkan air. Kita ambil air basuh hingga hilang bau, warna dan rasa, tanah dan lain-lain dari barang yang boleh menghilangkan najis. Yang kedua, suci daripada hadas, iaitu suci daripada hadas besar seperti janabah, haid, nifas, dan suci daripada hadas kecil disebabkan kentut. Dia tulis dalam kitab ni kentut lah, keluar angin daripada dubur, kencing dan sebagainya dari perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Macam mana disebutkan tadi. Suci daripada hadas adalah tertentu pada tubuh badan sahaja. Dengan benda lain, bila kata baldi ni berhadas ni, kacau. Itu benda. Ni kita ni, hadas ni pada kita. Kita ni manusia yang hidup ni. Hadas besar. Sekali lagi, suci daripada hadas adalah tertentu pada tubuh badan sahaja. Hadas besar suci dengan sebab mandi janabah. Seluruh kena ayat. Rukun dia 2 je. Kalau kita tanya, tak ingat. Kadang-kadang pengantin nak akad nikah tu, Pak Imam tanya, apa dia rukun mandi wajib? Sudah, kacau tak ingat dah. Tanya berapa? Dia kata 13. Rukun semayang ni rubuh. Hanya 2 je rukun mandi wajib. Niat di hati kita nak mengangkat hadas besar, ratakan ayat ke seluruh tubuh badan kita. Jangan bagi ada benda yang menghalang daripada kena ayat. Tu kawan Ustaz banyak duk kerja kat nikah, bila tanya tak boleh lagi. Penuh. Kena ingatlah anak-anak cucu kita ni. Penekanan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang wajib-wajib ni semua penting dalam kehidupan kita. Baik. Dan hadas kecil pula suci dengan sebab berwuduk. Hadas kecil dia suci dengan sebab berwuduk. Hadas besar tadi dengan mandi janabah. Mandi janabah dan wuduk itu boleh diganti dengan tayamum di masa ketiadaan air atau ketika tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit. Daripada ayat tadi ada alternatif lain iaitu debu tanah. Bila tak ada ayat ataupun ada ayat, kalau guna mudarat boleh bawa kepada mudarat yang besar,
boleh ganti dengan debu tanah. Setakat tu je untuk kita malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni bermanfaatlah pada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung fasal yang kedua, jenis-jenis taharah. Taharah wajib, taharah sunat. Di antaranya kita akan belajar insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran itu benar, pimpinlah kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebatilan itu batil, pimpinlah kami untuk menjauhi kebatilan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantikkanlah untuk urusan kami pemerintahan orang-orang yang terbaik di kalangan kami. Janganlah kau lantik untuk urusan kami pemerintah orang-orang yang terburuk di kalangan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Astaghfirullah.